Bila sebut tentang Mekah ni, saya teringatlah satu cerita yang sehari dua ni agak banyak orang bercerita. Kadang orang kita ni nak cari pahala lebih di Mekah, tapi sampai menyakitkan orang. Tak boleh, tuan-tuan. Ini contohnya, ini contoh sajalah, tak adalah nak menyentuh mana-mana. Kalau kita nak Hajar Aswad sekalipun, jangan sampai sepak terajang orang, tuan-tuan. Pahala ni jangan sampai menyakitkan orang. Sebab kita ni ibadat, dia hablum minallah, hablum minannas. Mesti ada hubungan horizontal dan vertikal. Dia tak boleh Allah saja. Dia mesti hubungan kemanusiaan. Bak ni orang Malaysia memang biasanya bagus. Tak berebut lah. Kita jenis, malah aku nak gaduh-gaduh. Malah kita jenis, macam Pakistan apa dia memang gagah-gagah orang dia. Dia suka benda gitu. Sebab itu Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksud tu Sayyidina Umar dia nak tawaf. Tapi Nabi warning, ya Umar, innaka rajulun qawiyyun la tuzahim 'alal hajar fatu'dhiyad da'ifa. Wahai Umar, engkau ni orang gagah, badan sadu, ketul-ketul. Engkau jangan bersesok-sesok dengan orang dekat Hajar Aswad, sebab engkau akan menyakiti jemaah yang lemah, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau badan betul-betul sadu, duduk je lah, gentai tasbih, zikir, sudah. Jangan sibuk-sibuk siku orang sana. Tak kira lah awak kaka silat sekalipun. Janganlah nak bersilat. Dekat Masjidil Haram ni bukan tempat. Sebab mencium Hajar Aswad bukan rukun umrah. Mencium Hajar Aswad bukan rukun haji. Dan orang yang dah pernah cium Hajar Aswad, jangan ingat dia masuk surga lebih cepat pada orang lain. Tak ada kena-mengena. Sebab kadang kita ni sedih. Sedihnya Ustaz. Kenapa? Saya tak dapat Hajar Aswad. Dan apanya? Rasa macam lambat masuk surga. Astaghfirullahaladzim. Tak ada kena-mengena. Itu benda sunat. Sunat ni siapa dapat cium, dapat pahala. Siapa tak dapat cium, dia rugi. Tak ada masalah. Masalah jemaah kita ni susah lah tuan-tuan. Dia kalau dia nak juga ke Hajar Aswad tu, dia nak sangat. Sedangkan Kaabah pernah mengalami 22 tahun tanpa Hajar Aswad di sisi. Adakah tak sah ibadah 22 tahun? Hajar Aswad ni pernah hilang tuan-tuan. Pernah tak ada 22 tahun. Musim haji tahun 317 Hijrah. Bersamaan 930 Masihi. Masa tu Abu Tahir Sulaiman Al-Janabi. Dia ni pemimpin The Karmatian Republic daripada Bahrain sekarang. Dia arahkan anggota dia serang Masjidil Haram. Serangan tu dibuat pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah tahun 317 Hijrah. Bersamaan 11 Januari tahun 930 Masihi. Orang-orang Karamitah ketika itu yang datang dari Bahrain, mereka buat heboh. Buat havoc di tanah haram, rompak harta jemaah haji dan mereka bunuh ramai jemaah haji. Hampir 30,000 jemaah terkorban. Abu Tahir ketika itu arahkan pasukannya kuburkan semua mangsa yang mati itu dalam telaga Zamzam. Campak ke dalam perigi Zamzam. Telaga Zamzam dulu ada kubah, dia hancurkan. Kemudian dia perintahkan untuk congkilkan Hajar Aswad tu daripada tapaknya. Dan ketika dicongkilkan Hajar Aswad itu, Abu Tahir Sulaiman Al-Janabi siap tanya, mana burung ababil? Mana batuan dari neraka Sijin? Ni, anak jantan. Dia tarik keluar je. Ni cerita ni. Dan dia bawa balik Hajar Aswad tu ke kampungnya. Dia Ahsa, dia hajar. Nama Ahsa. Dan dia simpan di rumahnya selama 22 tahun. Asalnya batu tu besar. Orang ni ambil sikit buat batu cincin. Orang ni ambil sikit buat loket antik-antik. Akhirnya tinggal berapa je yang sekarang sebenarnya yang tuan-tuan berebut bagai nak rak cium muah-muah tu. 8 biji tinggal tu. Tak tahu tuan-tuan cium batu ke cium kaca timah kita. Tak tahu. Dia tinggal 8 biji je tu. Tak tahu mana satu. Adalah kita nak merenung tak dan. Tonyok kepala dia orang. Mana sebatunya? Tak dan. Haji, Allah Haji. Marah pula dia poleh tu. Orang dah buka jalan. Temenung-temenung pula lagi. Jadi nak menengok satu-satu tu tak dan. Kalau balik kan buka balik gambar Hajar Aswad. Dia ada tunjuk lah. Kalau dia tengok gambar nampak layar 8 tu. Tapi kalau kita dalam momen itu tak dan mikir. Cium je lah mana-mana cium. Cium je.
Jadi ketika Hajar Aswad itu dicuri oleh puak-puak Karamitah ini, pelbagai usaha dibuat oleh umat Islam untuk dapatkan balik. Abu Al-Husain Bachkam Al-Makani ni Amir Al-Umara ataupun Commander of Commanders masa zaman Khalifah Abbasiyah, dia siap tawarkan 50,000 dinar sebagai tawaran untuk pulangkan balik Hajar Aswad, tapi ditolak. 22 tahun. Makna tak ada orang pun cium Hajar Aswad di Kaabah. Adakah mengurangkan fadilat kita? Yang sampai bersiku berebut ni tak ada apa. Selepas 22 tahun dikembalikan. Dan Hajar Aswad ni dikirimkan ke Mekah menggunakan satu tunggangan tanpa ada sebarang halangan. Dan saya dengar cerita masa di Mekah dulu, ketika Hajar Aswad ni dicuri, untuk mengangkutnya ke Bahrain, beberapa ekor unta digunakan untuk angkut. Walaupun batu tak besar mana, tapi barakah agaknya kan. Beberapa ekor unta yang pikul. Dan ketika unta ni sampai ke Bahrain, badan dan bonggol unta ni semua luka bernanah. Hebat ya. Tapi masa dikembalikan, yang bawa tu, ridernya seekor unta saja. JNT satu yang tak pernah banyak-banyak. Satu. Dia Karamitah ni sejarah panjang lah. Kalau kita baca thesis master, ada seorang ahli akademik Sulaiman As-Salumi, dia tulis Ar-Risalah Al-Karamitah. Puak Karamitah ni puak faham batiniyah. Dia panjang lah. Dan saya tengok di Malaysia ni pun dah ada lah sikit-sikit pemikiran Karamitah tu ada. Kita tak dedahkan lagi lah. Tapi tengok tu ada lah. Dia tak perasan dia tu dah agak Karamitah sekarang. Ada tu. Perangai itu dah ada sikit. Jadi selama 22 tahun, balik cerita Hajar Aswad tadi. Hajar Aswad ni 22 tahun dicilok. Haji tetap saja sah. Namun kita melihat sekarang ramai jemaah yang berjuang bermati-matian untuk mendapatkan. Soalnya why? Siap guna joki. Siap ada joki sekarang ni. Joki Indonesia ke joki bangsa apa tak tahu. Pak, mau cium pak? Mau cium siapa pula? Ni kan suruh cium dia. Rupa dia. Mau cium pak? Joki tolong bawa. Ejen pula. Ada ejen pula tolong bawa. Dia pun suk-sak. Siku tak macam mana sikit. Luah depan kita. Kita pun tak ada nak melengok lah mana batunya, cium. Ikut dan je lah. Muah. Habis korang. Dia pun tarik ke tepi. Ya pak. Boleh kira-kira pak. Kira. Ya kan rial. US dollar rupanya. La ilaha illallah. Scammer pun ada juga. Tapi ada yang bagus. Ada yang kami 5 orang pak. Bismillah sajalah. Mau berapa dikasihnya pak. Itu rezeki lah. Ada yang ada rate lagi. Oh itu tadi ni banyak ni sampai bilik dia ikutnya. Sebab itu mujur juga Nabi tak wajibkan kita ni cium Hajar Aswad. Kalau wajib tuan-tuan, saya tak tahulah pakaian apa kita nak pakai untuk mengelakkan nak langgar-langgar macam American football gayanya dengan topi dengan semua macam-macam. Bangsa lain, negara lain tu kita tak campur. Habis mayang berlari macam Superman, suka menengok. Yang dapat duduk depan Hajar Aswad tu kan, mata kiri kanan. Tak khusyuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kita kata astagfirullahalazim. Ya Allah haji. Tolak. Kain ihram 2 helai terbuka. Dia punya pakai seluar. Scammer juga. Dia kan sekarang masuk mataf tak boleh pakai selain pada ihram je. Rupanya scammer ramai juga. Dia menipu. La ilallah. Masuk Mekah pun menipu juga kita lagi ya. Jadi Hajar Aswad ni kalau nak cium silakan. Tapi niat kita kena betul. Niat kita jangan sampai nak berbangga-bangga. Nak menganjing jemaah lain. Kadang sakit hati kita ada jemaah menganjing-anjing ni. Oh saya 3 kali dapat cium, awak dapat ke? La ilaha illallah. Orang yang tak dapat akan rasa down. Sama juga Raudah, janganlah nganjing-nganjing. Tuan-tuan dapat rezeki lah. Nanti orang tu jadi pressure. Bahkan setengah orang tak dapat masuk Raudah. Rasa macam Nabi tak ngaku umat. Sian ke dia? Pada Raudah ni atas nasib. Atas strategi, rezeki. Ada orang pakai kabel untuk tolongan, macam-macam. Kita ni jenis lurus baris ikut orang. Potong dia orang, kepundur balik. Ada orang dah dapat kapek hijau, syukur dah alhamdulillah. Semayang, naik rakaat kedua tengok kapek lain lah. Rupa Pakistan tu tolak ke belakang. Dah kapek hijau lain pula dah. Ada yang dah dapat tengah sujud semayang hajat, bangun. Gelap, ya Allah, ngapa blackout.
Rupa duk boh kain Pakistan. Batal dah air semayang aku. Keluar habis dah Raudhah. Jadi ni pandangan saya lah. Tuan-tuan yang dapat, jangan pressure orang tak dapat. Sian dia. Kita nak berangkat dah, nak pergi Tanah Aim ni. Nak pergi Tanah Aim. Nak Bir Ali. Dia tak puas hati lagi. Kata, jalan dulu lah. Saya naik kereta api sendiri je. Kenapa? Saya lagi tak dapat Raudhah. Saya tak balik. Astaghfirullahalazim. Bukan syarat pun. Hajar Aswad pun sama. Mutawif saya nak tangguh lah balik Malaysia. Selagi saya tak dapat cium, saya tak nak balik. Tak. Esok Tuhan mudahkan. Kita sebab jemaah sekarang beribu, tak boleh lah cium. Tak payah tuan-tuan. Kalau kita pergi sekitar tahun 2000, 2001, zaman Telaga Zamzam masih ada dekat Mataf tu. Zaman tu mudah lagi. Lepas dia clearkan Telaga Zamzam tu yang jadi kawasan tu luas. Jadi orang makin ramai. Dulu orang tak boleh ramai. Saya ingat lagi kalau sebelum tahun 2000, 99, tahun 98, 97 ke bawah ni, cium Hajar Aswad ni benda biasa je. Maksudnya, kalau tawaf sunat, dapat sokmo. Pusing, wah, pusing lagi. Lalu lagi, wah. Gitu je sebab orang tak ramai. Sekarang ni macam mana orang ramai dalam visa, boleh pakai visa pelancong. Campur ke peterbang murah walaupun singgah Bangladesh 2 hari. Yang penting sampai. Everybody can fly. Dulu nak pergi Mekah, payah. Zaman naik kapal. Oh, susah pergi haji, pergi umrah. Jadi orang tu susah pergi, tapi di sana cium tiap pusingan. Sekarang mudah pergi, cium jauh lah. Wah, gitulah. Jauh, orang makin ramai. Dia tak payahlah berebut-rebut. Ada rezeki, tuan-tuan. Mudah Allah, mudah. Saya pernah merasa ada rezeki dapat. Ngiring orang besar adalah rezeki. Ngirim Maisuri Agung misalnya, dapatlah syafaat sikit. Bila dia nak cium tu, boleh tu buatlah barisan panjang. Kita pun lalulah tengah tu. Adalah membelik mana batu 8. Yalah haji. Dia tak adalah marah. Suruh cepat sikit lah. Orang dah beratur menunggu anytime ni, nak terjun ke ni. Itu rezeki masing-masing. Jangan kita berebut. Dan jangan berbangga-bangga. Jangan nganjing-nganjing. Jangan sampai memberhalakan Hajar Aswad. Kita ni sekadar itibak sunnah. Kalau orang tanya ngapa you nak cium? Saya cium sebab Nabi pernah cium. Kalau Nabi tak pernah buat, saya tak ingin nak berebut setengah mati macam ni. Jadi saya dah buat sekali cukup lah. Buat banyak kali. Nabi buat sekadar mampu juga. Ada masa Nabi dia daripada jarak jauh saja. Nabi atas untanya, dia mengarahkan tangan ke arah Hajar Aswad. Dia hanya flying kiss saja. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu saja. Walaupun Nabi boleh nak pergi dekat. Nabi nak berikan isyarat bahawa kalau satu hari esok korang dah tak mampu nak pegang, janganlah ramai-ramai di situ. Daripada jauh sajalah. Dia tak payah berebut-rebut sangat. Nak tuan-tuan pula dalam ihram. Itu kan pewangi saja orang tu. Tuan-tuan tengok dia lomok menyatu. Awak tu baru tawah belum sa'i. Cium. Aku ni dalam ihram. Akan banyak pula ceritanya. Kena denda dan bagai-bagai lagi. Kalau cium janganlah lama-lama sangat. Khalas ya haji. Khalas haji. Allah haji. Allah khalas. Dan kalau boleh usaha sendirilah. Jangan pakai joki-joki. Jangan subkon. Buat sendiri tuan-tuan. Kalau dapat. Tak dapat sudah.